أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah Surah Al-Hadid. Surah ini diturunkan di Madinah, mengandungi 29 ayat. Dinamakan Surah Al-Hadid, yakni besi, kerana Allah Ta'ala menegaskan pada ayat yang ke-25 bahawa ia telah mencipta besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang handal serta pelbagai faedah lagi bagi manusia. Dijadikan besi itu dengan keadaan yang demikian supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan sehari-hari, dan supaya ternyata pengetahuan Allah Ta'ala tentang orang yang menggunakan kekuatan handalnya itu dalam menegakkan dan mempertahankan agama Allah serta menolong Rasul-Rasulnya, padahal balasan baiknya tidak kelihatan kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Intisari kandungannya membentangkan ajaran-ajaran yang mengarahkan umat Islam membuktikan imannya dan berkorban dengan segala-galanya pada jalan Allah Ta'ala. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan belanjakan pada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Setelah itu Allah Ta'ala menunjukkan firman-Nya kepada setengah orang-orang Islam yang tidak begitu bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah agama. Belum sampaikan lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan
dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Setelah orang itu melalui masa yang panjang, maka hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka ialah orang-orang yang fasik, yakni derhaka. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan tidak ada sesuatu kesusahan atau balak bencana yang ditimpakan di bumi. Dan tidak juga yang menimpa diri kamu melainkan telah sedia ada dalam kitab pengetahuan kami. Sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Walladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin summa istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah. Dan dialah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dialah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi. Yang menghidupkan dan mematikan. Dan ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir. Dan yang zahir serta yang batin. Dan dialah yang maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arash. Yang mengetahui apa yang masuk ke bumi. Serta apa yang keluar daripadanya. Dan apa yang diturunkan dari langit. Serta apa yang naik padanya. Dan ia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada. Dan Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Dialah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi. Dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Dialah yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang. Dan memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam silih berganti. Dan dialah yang maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Kita berada dalam penafsiran surah yang ke-57. Pada juzuk yang ke-27. Yang dikenali dengan nama surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid yang memberi maksud besi. Merupakan surah Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah ataupun sebelum hijrah. Mengandungi 29 ayat. Setengah ulama seperti Imam Al-Qurtubi menyatakan surah ini ialah surah Madaniyah. Yakni diturunkan di Madinah selepas hijrah. Ada setengah menyatakan ia Makkiyah. Ada yang menyatakan ia adalah Madaniyah. Dan tidak pelik kalau kedua-dua atau surah ini diturunkan pada dua-dua keadaan. Ketika pada marhalah Makkiyah, demikian juga marhalah Madaniyah. Dinamakan surah Al-Hadid kan disebut logam ini pada ayat yang ke-25. Bagaimana manfaat logam ini untuk membantu agama Allah. Dan untuk membina ketamadunan
membina pembangunan dan juga memberi manfaat kepada manusia dan semua lapangan hidup. Yang utama Allah sebut, manfaat besi itu ialah bagi menjaga agama Allah. Kerana manfaat ini berkekalan sampai hari akhirat. Adapun manfaat lain bersifat sementara. Ambil besi buat jambatan sementara. Lepas mati dah tak ada dah nilai jambatan. Maka manfaat utama ialah menggunakan besi ini bagi menjaga agama Allah, menolong Allah dan Rasul dan menyampaikan kebenaran pada manusia. Apakah hubung kaitnya dengan suratul Waqiah yang kita bacakan sebelum ini? Hubung kaitnya atau disebut sebagai munasabah. Kata para alim ulama, kalau sekiranya dalam akhir suratul Waqiah ayat 96 bila Allah Ta'ala berfirman, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah, pujilah Allah, sucilah Allah daripada segala kekurangan yang tidak layak bagi Allah. Kerana Tuhan itu Maha Agung. Kalau dalam suratul Waqiah perintah bertasbih, maka dalam surah ini Allah mulakan dengan tasbih. Artinya kalau kita lihat surah ini dimulakan sabbahalillah. Allah mulakan. Dalam surah Waqiah disebut maka bertasbihlah. Maka Allah menyebut seluruh makhluknya sudah pun bertasbih. Kerana itu Allah menyebut sabbahalillahi ma. Bukannya man. Telah bertasbih pada Allah segala yang ada di bumi dan di langit. Segala apa. Apa itu termasuk yang ada akal, yang tak ada akal. Yang hidup zahir, yang ada roh dan jamadat. Batu-batu, sungai-sungai, laut-laut. Dan segala-galanya pokok-pokok. Allah menyatakan sabbah, semua bertasbih. Dan Allah menggunakan dhamir ma. Ini dipanggil lil ghairi aqil, bukan perkataan man. Untuk menunjukkan makhluk yang bernama ma ini, yang seluruh makhluk yang lebih ramai pada manusia. Kalau kita sebut ikan kembung je, ada berapa bilion ikan kembung. Ikan kembung. Ramai daripada manusia. Kalau kita sebut ikan tamban misalnya, berapa bilion ikan tamban. Maka Allah menyebut ma. Seluruh makhluk Allah ni bertasbih. Dan tasbih pada Allah ini dalam dua keadaan. Sama ada dipanggil lisanul hal, iaitu dengan keadaannya bertasbih. Atau disebut sebagai lisanul maqal, yakni dengan lidah bertasbih. Dalam keadaan hal, iaitu mereka tunduk pada peraturan Allah. Semua makhluk Allah ini tak ada satu pun lawan arus daripada sunnatullah. Kalau kambing dia kena mengawang dengan betina, dia mengawang betina. Tak ada kambing buat persatuan nak mengawang sapi jantan. Tak ada. Dia tak lawan benda tu. Manusia yang lawannya. Kalau ikan, Allah dah katakan dia duduk kat laut, mereka tak buat piket untuk duduk kat darat pula. Dia ikut sunnatullah. Semua binatang-binatang, semua makhluk ikut sunnatullah. Malam, Allah dah tetapkan berapa jam, maka dia akan malam. Dia tak akan mogok untuk tak nak keluar langsung. Biar siang je. Tidak, malam ikut sunnatullah. Maka ini namanya tasbih. Mengikut peraturan Allah. Maka Allah menyebut tentang kemuliaan, kebesaran Allah Ta'ala. Kemudian kalau sekiranya kita lihat, di dalam surah Al-Waqiah, diceritakan tentang syurga dan neraka. Manakala dalam surah ini, surah Al-Hadid, diceritakan tentang beberapa hukum hakam yang berkait dengan jihad, infak pada jalan Allah. Selain daripada persoalan akidah. Di samping dalam surah ini mengingatkan manusia supaya tidak terpedaya dengan godaan dunia. Jangan terpedaya, jangan terpengaruh. Maka ini di antara munasabah surah Al-Waqiah dengan surah Al-Hadid. Baik, kandungan surah ini mengandungi beberapa hukum hakam yang telah kita sebutkan tadi. Jihad, infak dan juga peringatan pada manusia tentang tipu daya dunia. Serta surah ini membongkarkan watak-watak keji orang munafik. Kashfu makhazil munafiqin. Dan surah ini juga menceritakan tentang syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Bagaimana syariat Nabi-Nabi yang terdahulu dalam kehidupan mereka.
yang bersifat khusus atau bersifat umum. Khusus, yakni dalam hal ibadat. Umum dalam hal kehidupan. Dan surah ini dimulakan dengan menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang mulia. Iaitu disebut di sini nama-nama Allah Al-Aziz, Al-Hakim. Disebut nama Allah di sini Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Disebut nama-nama Allah yang agung. Dan menjelaskan bagaimana kesan-kesan kebesaran Allah itu tercatat, terukir, terpahat pada setiap makhluk Allah yang dijadikan. Dalam semua makhluk Allah ini terpahat kebesaran Allah. Tercatat petunjuk kepada keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Dan surah ini juga menyeru orang-orang beriman supaya melakukan infak pada jalan Allah, kan ia harta yang paling beri manfaat. Tentang kita manusia suka himpun harta dan suka simpan harta. Dan kita ingin harta kita beri manfaat kita pada waktu kita susah. Manusia selalu ingat waktu susah, waktu tua. Walau pada waktu tua dia tak perlu pun harta. Waktu paling susah ialah waktu berhadapan hari akhirat kelak. Sebab tidak ada yang membantu melainkan amal soleh. Ni kadang-kadang waktu tua tuan-tuan dengan bimbang ada rumah orang tua. Waktu tua. Kalau kita simpan harta untuk hari tua, kita pun tanya berapa sen kita boleh guna hari tua tu. Nak makan Maggi pun dah tak boleh dah. Makan ubat je. Nak duduk kat mana? Hari tua, duit banyak. Nak beli rumah mana? Tak boleh beli rumah dah. Jual rumah ada. Duduk satu bilik kecil je. Maka manusia tengok, kerana dia tak ada bimbingan agama, dia nampak hartanya untuk hari tua. Semua bercakap harta untuk hari tua. Walau manfaat hari tua terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Tetapi Islam mengajar kita melihat harta kita untuk hari akhirat. Yang memberi manfaat sebenar pada kita. Ia simpanan paling hebat. Tuan-tuan, kita akan tenang kalau duit kita dalam tabung haji banyak. Walaupun dah pergi haji dah. Kau tanya ni banyak-banyak nak pergi haji lagi, tak pergi dah saja. Seronok tengok. Atau simpan dalam bank pelaburan. Atau simpan dalam stok, dalam sukuk, dalam saham. Seronok. Kadang kita tak guna 20 tahun, 30 tak guna, cuma seronok tengok. Kita pun beli tanah. Seronok tengok ada tanah 4 ekar, 5 ekar. Guna tak guna? Tanah depan rumah yang sekangkang tu pun tak kena, tak guna. Ini kan 10 hektar kat kampung tak guna. Tak guna sangat. Cuma kita rasa macam tenang. Kita ada aset. Kita ada duit. Kita ada jaminan. Walau kalau kita jujur melihat, jaminan ini tak apa pun, tak ada apa memberi manfaat pada kita. Dan kita mati, maka ceritanya tamat. Tentang Allah menyebut tentang infak pada jaminan hari akhirat kelak. Yang bagaimana orang-orang yang infak padanya Allah menuai hasilnya dengan begitu gembira dan lumayan. Allah gandakannya sehingga 700 kali ganda, sehingga kepada jumlah yang lebih banyak pada itu. Dan saya katakan kita kalau simpan bank, kalau bank nak beri 15%, kita seronok lah. Tapi kita sepanjang kita hidup, kita tak pernah lagi dengan bank kalau kita simpan nak bagi 100%. Kalau tuan-tuan ada bank tu, beritahu saya cepat. Saya pun nak melabur. Paling tinggi 15%. Tinggi tu. Kalau nak main risiko sikit, mungkin dapatlah 20%. Nak bermain risiko. Tak nak main risiko, 15%. Masuk pelaburan. Pergi bank rakyat. Tak nak ada risiko. Simpan 100,000, dapat 15,000 tak tahu. Simpan public mutual, dapat 15%. Ini tak berisiko. Main risiko sikit mungkin 20%, 30%. Tuan-tuan, mana ada yang janjikan keuntungan 700 kali ganda? 700 kali ganda. Dan Allah sebut dalam Al-Quran tentang infak pada jalan Allah. Supaya kita tak merugikan umur-umur kita. Sebab itu Allah beri peluang sampai nafas akhir kita dengan wasiat. Kalau kita takut masa tengah sihat ni, takut nak guna banyak. Masa ustaz nanti kena operasi jantung kan nak duit banyak. Okey, guna tak apa. Dekat nak mati, Allah izinkan untuk wasiat. Sebagai peluang terakhir. Kalau takut juga nanti anak-anak saya nak makan apa, ambil 1/3 wasiatkan. Wasiatkan 1/3. Ini tanda orang terbijak dan cerdik. Tentang orang, kita sentiasa kata orang bijak cerdik, orang yang ada simpanan waktu susah. Oh, dia tu bijak tu, cerdik. Dia pandai simpan duit dia. Tengok orang lain susah, dia ada duit. Tuan-tuan, ketika mana orang lain susah, kita telah simpan pada simpanan akhirat kelak. Yang kita selalu ingatkan, bila dekat nak mati, yang manusia menyesal dan minta Allah panjangkan umur untuk melakukan infak. Nak buat infak.
untuk jadi orang soleh. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang tanggungjawab mengagungkan agama Allah dan mengangkat kemuliaannya. Ini tanggungjawab setiap orang Islam. Dan Allah menyebut watak-watak orang beriman yang cuai dalam hal ini. Yang tak bersungguh-sungguh, yang dipikir cuma makan minumnya dan tunggu mati. Tunggu pencing. Dia tak pernah terfikir dalam hari-harinya untuk mengangkat agama Allah. Sedangkan Allah ciptakan dia untuk menjaga agama Allah. Khalifah atas muka bumi, yang menjaga amanah Allah. Tak terfikir kita. Sedangkan kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajar para sahabat berfikir. Kalau sahabat tak fikir, Islam tak sampai kat kita. Sebab mereka fikirlah. Sehingga sebahagian besar sahabat mati di luar Madinah. Mati di luar Mekah. Sebab fikir untuk menguatkan agama Allah. Tuan-tuan, sahabat yang mati di Madinah cuma 10,000 orang. Ada 124,000 orang sahabat. 100,000 yang dikebumikan di Baqi'. Beberapa ribu di Mekah. Di Ma'la. Yang lainnya semua luar. Mesir, Syam, Morocco dan lain-lain negara. Untuk menunjukkan bagaimana sahabat fikir. Ini orang paling dekat dengan Nabi SAW. Bilal bin Rabah. Juru azan, juru Bilal. Beliau juga tidak memilih mati di Madinah. Bahkan beliau berada dalam kem perang di Syam. Untuk menjaga agama Allah. Duduk dalam kem terus. Untuk menjaga ancaman Rom. Jangan mengancam Islam dan umat Islam. Sehingga beliau mati di luar Madinah. Walau ini orang paling sayang Rasulullah. Rapat Rasulullah yang satu-satu sahabat luar yang dibenar masuk rumah Rasulullah. Untuk bangunkan Rasulullah, Bilal bin Rabah. Untuk beritahu Rasulullah, wahai Rasulullah, dah nak qomat. Minta izin. Ni Bilal. Tapi kenapa dia tak memilih untuk mati di Madinah? Mati dekat dengan Nabi SAW. Macam kita kan fikir, oh saya nak mati kat Madinah. Kita kan lebih membina sentimen. Kita bukan membina kepahaman. Kalau tanya nak mati kat mana? Madinah. Ada sentimen. Duduk dekat. Kalau kita pilih macam sahabat pilih, memilih kepahaman. Sehingga Abu Ayyub Al-Ansari memilih mati dan ditanam di pagar, di tembok Konstantinopel. Ini Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah bila singgah di Madinah hijrah, tumpang rumah dia. Bahkan dianggap sebagai keluarga angkat Nabi SAW. Tapi beliau tidak memilih mati even di Mekah atau Madinah. Mati dalam perjuangan Islam. Dan dibawa dalam keadaan dia sakit, umur 80-an. Ketika mana Yazid bin Muawiyah mengetui bala tentera Islam menyerang kota Konstantinopel. Pada zaman pemerintah Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Abu Ayyub Al-Ansari menyuruh supaya dibawa atas usungan. Dan akhirnya dimati dalam perjalanan perang. Dan diwasiatkan kalau dimati, ditanam berhampiran dengan tembok Konstantinopel supaya umat Islam ada alasan untuk pulang semula ke sini. Ada kubur sahabat mulia. Ada alasan. Ini kalau kita ke Turki, kan kita pergi kubur dia. Walaupun kubur Abu Ayyub hari ini telah dipindahkan. Yang tuan-tuan pergi itu dah dipindahkan. Sebelum itu ialah di tembok kota Konstantinopel. Kemudian dipindahkan di tempat yang maklum hari ini. Ini menunjukkan bagaimana perintah Allah supaya orang Islam berfikir tentang Islam. Jangan tak fikir. Tuan-tuan kita pun cek, kita fikir apa tiap-tiap hari? Tiap-tiap hari ni fikir apa? Kita fikir nak makan, nak minum, naik pangkat. Ini fikiran yang sekadar hawa nafsu kita. Fikir tak tentang bagaimana kita nak beri satu sumbangan kita pada Islam. Tak apalah, tak besar pun. Sekadar mampu kita lah. Kita nak buat baik dengan kata-kata, baik dengan harta, baik dengan apa sahaja. Kita boleh buat. Cukup ia sebagai satu bukti. Maka ini perintah Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana orang beriman yang berperang pada jalan Allah akan dibezakan pada hari akhirat kelak dengan cahaya yang berada pada wajah mereka. Dengan orang munafikin yang kedekut, yang cuba menjauhi hidup mereka daripada berbicara tentang agama, berjuang untuk agama. Yang meraba-raba dalam kegelapan, kejahilan dan kekufuran. Kelak orang beriman yang menggunakan hartanya, masanya untuk mengangkat agama Allah, Allah jadikan wajah mereka bercahaya. Beza dengan orang munafikin. Takkah kita mahu wajah kita bercahaya? Dibangkitkan akhirat kelak. Maka orang ni yang berfikir tentang agama. Kadar mana kita fikir agama kita, kadar ilmu kita.
orang ilmu dia lebih dalam, dia akan fikir lebih jauh. Dan kita tak mati melainkan kita tinggal sesuatu untuk agama kita. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah ini hakikat dunia dan hakikat akhirat. Dunia, negeri yang sementara, disebut darul fana. Negeri cuma tempat berhibur dan tempat bermain. Dan akhirat, negeri yang kekal abadi. Negeri kebahagiaan sebenar, negeri kerehatan utama. Maka ini adalah satu peringatan kepada orang terpedaya dengan dunia. Dan galakkan supaya mengukuhkan, memperkuatkan usaha untuk akhirat. Dan menasihati, dan surah ini menasihati orang beriman supaya sabar dengan musibah. Sebab dunia ini ialah darul ibtila, negeri musibah. Siapa pun kita, tak kira siapa kita. Daripada raja sampai bawah sekali, memang dunia ini negeri ibtila, negeri musibah. Musibah tu akan datang pada batang tubuh kita, pada isteri kita, pada anak-anak kita, pada harta kita, pada tempat kita tinggal. Kadang-kadang tak kena kat kita, kena kat isteri kita. Isteri kita pula sakit. Sama macam kena kat kita. Kadang-kadang tak kena kat isteri kita, kena kat anak-anak kita. Sama macam kena kita. Anak-anak kita sakit, bukankah susahnya kita juga. Kadang-kadang dia tak kena pada diri kita, kena pada harta. Bisnes low, gaji rendah dan sebagainya. Kadang-kadang dia kena pada tempat kita tinggal. Gempa bumi, banjir. Ini hakikat dunia, darul ibtila. Maka sabar. Tak ada rawatan yang paling ampuh utuh untuk menghadapi ujian melainkan sabar. Itu je kalimah dia. Sabar. Jangan cakap banyak-banyak, sabar. Bila berlaku kematian, bila berlaku sesuatu yang kita tak suka dalam hidup, takdir-takdir Allah, maka letak kunci dia, sabar. Maka tutup mulut daripada bercakap. Kerana orang bersabar antara kekuatannya menahan mulutnya daripada menyebut perkataan tidak baik. Kalau nak sebut pun cukup sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un atau apa-apa zikir yang lain. Istighfar ke, doa-doa ke. Jangan sebut benda lain. Jangan sebut kenapa kena kat saya. Kenapa saya? Kenapa tak orang tu? Kenapa sekarang? Kenapa tak semalam? Jangan tanya, itu bukan urusan kita. Allah nak uji kita hari ni ke esok, itu urusan Allah. Kenapa waktu saya ada kerja ni lah kena musibah ni? Kenapa tak sebelum ni? Waktu kita ada urusan nak musafir, nak gerak sini, ada musibah. Kenapa tak sebelum tu? Jangan ditanya. Itu urusan Allah. Kadang-kadang kita kan tertanya-tanya. Kenapa musibah datang waktu kita rasa macam belum bersedia? Belum bersedia. Kita rasa kita nak kerja dulu, sempatlah bagi duit ke mak ayah. Kenapa mak ayah kita mati sebelum kita sempat kerja? Rasa galak ni. Tak sempat kerja ni nak bayar jasa mak ayah. Tak, Allah dah pilih waktu yang sesuai. Supaya mungkin kesedaran kita lebih tinggi untuk menjadikan harta-harta ataupun yang kita nak beri pada mak ayah kita ditukar jadi sedekah jariah. Berbanding yang material tu. Kita kan selalu cakap bila benda tu tak ada. Bila benda tu ada, taklah bersungguh sangat. Dan Allah Ta'ala tahu perangai kita. Kita kan macam tu selalu. Bila tak ada tok guru, nak cari tok guru. Ada tok guru, tinggal tok guru. Macam tu. Bila ada mak ayah, tinggal mak ayah. Tak ada mak ayah, rindu mak ayah. Itu perangai manusia. Dia jarang menghargai apa yang ada. Dia cuma melihat apa yang tak ada. Lalu dia pun rindu dengan benda yang tak ada. Mungkin dengan tak adanya orang kita sayang tu jauh lebih baik untuk kita buat kebaikan untuk mereka berbanding mereka hidup. Mungkin kalau mak ayah kita hidup waktu kita dah kerja, mungkin kita bagi RM100 je sebulan. Tapi dek mak ayah kita dah meninggal dulu, barulah kita dapat kerja, kita mungkin bagi 1000 infak untuk mak ayah kita. Jauh lebih rasa harganya untuk ibu ayah kita mendapat jariah yang berpanjangan. Maka itu hikmah. Kemudian surah ini juga mencela orang-orang yang sombong dan takabur serta sombong. Yang takabur, yang sombong. Dan haddad alal adl. Allah memerintahkan supaya berlaku adil dalam memerintah dunia ini. Dalam memakmurkan dunia ini. Asas kemakmuran dunia ini bukan hasil yang banyak. Bukanlah kekayaan melimpah ruah. Asas kemakmuran ialah keadilan pemerintahan. Kata dunia ni jadi indah duduk ni bila pemerintah tu adil. Tanpa membezakan rakyatnya. Yang sokong dia ke tak sokong dia ke, dia nampak ini rakyat dia. Maka itulah bermula makmur. Bukan bermula makmur duit banyak. Harta banyak. Banyak mana negara yang minyaknya banyak. Tapi pemerintahnya tidak adil. Maka ia disia-siakan. Rakyat tak dapat pun benda tu. Maka asas keadilan negara Allah Ta'ala sebut. Perintah supaya berlaku adil. Contoh kita pun dalam rumah tangga. Kita pun dalam masyarakat. Kita pun dalam semua aspek pergaulan kita.
tekankan keadilan itu, maka bahagia datang. Berlaku adil. Walaupun pada musuh kita. Kadang-kadang kita dengan musuh kita, kita tak adil. Dia buat jahat sikit je, kita pun ngumpat banyak. Tak adil. Dia buat jahat satu je lah, jangan sebut banyak-banyak. Nanti kita kena hisap balik akhirat kelak. Artinya yang jahat tu memang dia kena hisap. Kita pula, tanpa jahat dia tu, kita juga akan dihisap. Ada lagi berat. Oleh sebab itu, kita pun kena berlaku adil pada orang kita tak suka. Jangan tambah benda dia tak buat. Dia kedekut sekali je, kita nak marah, dia tiap-tiap hari kedekut. Itu menambah. Dia mungkin kita tengok perangai wuduh dia sekali je. Tapi kita kata tiap-tiap hari perangai dia macam tu. Ini menambah-nambah ni baik, ini tak berlaku adil. Sebab tu kalau kita nak bermusuh dengan orang pun berlaku adil. Jahat dia setakat mana? Setakat 5%. Jangan tambah 6. Itu namanya berlaku adil. Hatta pada musuh. Dan berlaku adil pada diri sendiri. Antara berlaku adil pada diri sendiri, kalau kita buat salah, kita boleh maafkan diri kita. Kalau orang lain buat salah, kita tak boleh maafkan orang lain. Pelik, kalau kita buat salah, kita minta orang maafkan kita. Tapi kalau orang lain buat salah, kita malas nak maafkan dia. Itu tak berlaku adil. Mau tak kita, kalau kita buat salah, kita dimaafkan? Pasti. Maka benda yang sama kita buat pada orang. Dia buat salah, kita pun dengan mudah maafkan dia. Kemudian dalam surah ini juga, memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah. Dan mengikut petunjuk Rasul dan Nabi-Nabi. Allah perintahkan beriman dalam surah ini, supaya meningkatkan takwa dan ikut petunjuk Nabi-Nabi dan Rasul. Selagi mana kita ikut petunjuk Nabi-Nabi dan Rasul, maka kita tak akan sesat. Masalahnya tuan-tuan, kita tidak mendedahkan diri kita, mendalami pengetahuan kita bagaimana petunjuk Rasul. Saya selalu kita ingatkan, berapa banyak kita baca hadis-hadis Nabi atau dengar. Memanglah kita sambut maulid Rasul. Tapi kita hanya menceritakan secara kepribadian Nabi SAW. Mengagungkan kepribadian Nabi yang mulia ini. Tapi apa yang patut kita buat? Soalannya. Oh, selawat. Selawat sebahagian daripada apa yang dituntut. Banyak lagi benda lain. Selawat satu benda. Umpama kita hormat negara lah. Apa kita buat? Nyanyi lagu negaraku. Itu sebahagian. Nyanyi lagu negaraku, kita pun berdiri. Itu sebahagian daripada komitmen kita pada negara. Yang lain-lain? Selawat pada Nabi SAW sebahagian daripada komitmen kita pada Nabi SAW. Yang lain-lain yang Nabi suruh tu, mana? Mana dia? Untuk jaga solat berjemaah kita. Untuk jaga halal haram, dosa pahala. Untuk jaga anak bini kita daripada neraka dan kemurkaan Allah. Itu mana? Maka Allah perintahkan kita ikut petunjuk Rasul. Yang saya kata, kita kena tahu. Apa yang Rasulullah buat? Patut, ini soalan kita. Jangan duk tanya apa yang artis buat. Apa yang pelakon tu buat. Selebriti tu buat. Tak ada faedah untuk kita. Tanya apa yang Rasulullah buat. Untuk saya ikut. Ni kalau Rasulullah makan macam mana ni? Rasulullah SAW kalau berjalan macam mana? Rasulullah SAW kalau dia solat macam mana? Nabi SAW kalau dia bergaul macam mana? Nabi kalau dia marah ke orang, dia marah macam mana? Rasulullah SAW kalau dia bergurau, dia gurau macam mana? Kita nak tahu. Kita tak boleh ikut semua. Kita tak tinggal semua. Paling kurang adalah dalam kepala otak kita soalan tu. Tanya Rasulullah SAW macam mana dia membahagikan masa-masanya. Untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk sahabatnya, untuk negaranya. Macam mana Nabi SAW menggunakan masa? Tanya. Ni tak tanya, kita hentam je 24 jam. Buat ikut dan kita. Cuba tanya agak-agak apa Rasulullah buat malam. Malam hari tu buat apa? Maka kita dapat ikut sikit. Oh Nabi SAW witir. Kita boleh ikut sikit lah witir. Walau serakaat pun tak apalah. Okey, Nabi SAW sebelum bangun tidur, dia zikir apa sebelum bangun tidur? Tak adalah bangun sambil zikir kita ialah bunyi nguak. Macam tu. Itu zikir dia. Macam bunyi tazan kita. Tak, kita tahulah Rasulullah bila bangun dibaca apa agak-agak. Walau sepatah, tapi itu bermakna. Kemudian Rasulullah meluat apa dia? Nabi mandi ke, Nabi ambil wuduk ke, kita pun nak tahu juga. Dan baginda SAW bila dia keluar rumah, kaki kanan, kaki kiri, kita pun nak tahu. Rasulullah keluar kaki kiri, kaki kanan. Kita nak tahu. Dan kita nak belajar. Dan apa yang Rasulullah pertama buat bila masuk rumah? Tuan-tuan, kalau kita, pertama-tama bila masuk rumah buat apa? Masuk je terus marah. Ni baju siapa ni lepek sini ni? Letak sini ni, lepek, faham tak lepek? Maknanya biar ni tak sangkut. Ni gelas siapa ni? Masuk marah dah. Nama mak, nama ayah serupa lah. Apa yang patut kita buat? Rasulullah mula-mula masuk rumah dia buat apa? Apa yang pertama Rasulullah buat? Apakah masuk tu marah? Masuk tu tak puas hati. Siapa tak tutup kipas? Itu yang elektrik tinggi ni, marah. Siapa tak tutup aircon? Cara masuk rumah dia. Itu sunnah siapa tu?
Kena tanyalah sunnah siapa. Itu sunnah keturunan saya Ustaz. Sudah. Jadi kita nak ubahlah sikit. Tak boleh ubah banyak sikit. Kita belajar. Dan saya kata pengetahuan tu biar ada keinginan ingin tahu. Maka dia merawat kejahilan kita. Bahkan dia akan memberikan tambahan ketenangan dalam hidup. Tuan-tuan bila kita ikut Rasulullah SAW, tenang hidup kita ni. Taklah masuk rumah tu datang, darah naik terus. Masuk rumah darah naik. Keluar rumah pun darah naik juga. Keluar masuk darah naik. Bila keluar tengok pula pasu. Siapa berjatuhkan pasu. Keluar rumah tengok pula siapa pula. Ni kucing mana pula berak depan rumah kita. Jadi keluar marah, masuk marah. Tahu-tahu hospital. Jadi kita nak tahu sunnah yang baik. Kemudian dalam surah ini ditutup dengan menyuruh orang-orang beriman dan manusia mengambil iktibar tentang apa yang berlaku pada umat-umat yang terdahulu. Dengan membawa kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Allah Ibrahim dan cucu cicit mereka. Ahfaduhum. Keturunan maksudnya. Cucu cicit mereka. Dan kisah Nabi Isa bin Maryam. Dan bagaimana mauqif, attitude ataupun sikap pada pengikut Nabi Isa AS. Dan apakah dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Kemudian surah ini menjelaskan tentang balasan orang-orang yang bertakwa. Dan gandaan pahala orang-orang yang beriman. Disebabkan mengikut petunjuk Rasul-Rasul yang diutuskan. Dan menjelaskan bahawa agama Allah ini ialah pilihan daripada Allah. Dan Allah Ta'ala akan memberikan pada siapa yang dikehendaki di kalangan hamba yang terpilih. Supaya kita tahu bila Allah beri kita agama itu tanda Allah sayang. Innallaha yu'tid dunya liman sya'. Walakin la yu'tid din illa liman ahab. Allah akan beri dunia pada siapa pun Allah nak bagi. Tapi Allah tak akan beri agama melainkan siapa yang Allah sayang. Kalau Allah beri kita Islam itu tanda Allah sayang. Kerana Allah tak akan, sebab nilai Islam itu tinggi. Dipilih untuk menjadi Islam, mati dalam Islam, satu nilai yang paling tinggi. Kelebihan surah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai daripada Irbad bin Sariyah. Annahu haddatha, dia menceritakan Nabi SAW membaca surah ini sebelum tidur. Selalu baca sebelum tidur. Dan Rasulullah menyatakan inna fihinna ayatan afdalu min alfi ayatin. Sesungguhnya dalam surah ini ada satu ayat lebih mulia daripada 1000 ayat, iaitu adanya nama Allah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ayat itu lebih baik daripada 1000 ayat. Nabi SAW baca sebelum tidur. Jadi kita pun tahu, ni belum tidur nak baca surah apa? Atas sebelum tidur je nak tengok WhatsApp je, belek-belek WhatsApp kita. Atau tengok-tengok apa yang kita update dalam Facebook kita, dalam TikTok kita. Nak tengok tu tengoklah, tapi tutuplah dengan baca Quran. Bacalah surah Alif Lam Mim Sajdah. Bacalah surah Al-Mulk. Bacalah surah ini. Itu surah Musabbihat ini atau disebut surah Al-Hadid. Bacalah beberapa surah yang Rasulullah baca seperti surah Ar-Ra'du, seperti surah Bani Israel ataupun Al-Isra. Jadi kita ambil apa-apa yang Rasulullah SAW pernah baca, kita bacalah sekali, kalaupun tak boleh baca tiap-tiap malam. Sebab banyak surah nak baca ni Ustaz. Ni lagi. Kita jenis duduk atas katil tu tidur. Jadi tak ada nak baca surah panjang-panjang. Paling kan kita gila-gila lah. Biasa baca Al-Mulk gila-gila sekali ambil. Baca surah Al-Hadid 29 ayat. Al-Mulk 30 ayat. Cuma beza Al-Mulk 30 ayat, ayatnya pendek-pendek. Al-Hadid 29 tapi panjang-panjang. Itu beza dia. Tapi ayatnya nampak macam sikit. Apa pun kita cuba sekali. Sebab mengikut ataupun di antara cara para ulama, bila mereka mengetahui baginda SAW melakukannya, mereka akan buat walau sekali untuk masuk di kalangan orang yang pernah buat. Kalau kita dengar baginda SAW buat sesuatu, memang kita tak boleh iltizam tiap-tiap hari atau iltizam tiap-tiap masa. Tapi kita cubalah buat sekali. Supaya kita termasuk di kalangan orang yang buat. Macam contohlah, tuan-tuan nak pergi melancong kat dunia tu, setiap bulan memang tak ada duit. Tapi kalau kita pernah pergi sekali, boleh jaja cerita tu 30 tahun. Saya pernah pergi UK. Bila? Masa kecil. Masa tak memayik lagi. Tapi cerita. Bangga pergi UK. Pada mak dia dukung dia pun tak tahu apa. Saya pernah pergi Mekah dulu. Kan kita akan cerita. Walau sekali kita rasa mulia, itu hal dunia. Orang pun tak cela apa tu. Oh, dia pernah pergi tu. Cuma tak memayik semasa tu. Ini kan pula kalau kita pernah beramal dengan sunnah Rasulullah. Pernah buat, walau sekali pernah buat. Saya pernah baca surah ni sekali. Saya pernah buat ni sekali. Maka itu kemuliaan kita akhirat kelak.
Kalau saya katakan berbangga dengan tempat yang kita pergi di dunia, satu benda yang kita teruja dan kita mungkin akan cerita kat orang. Selalu cerita. Kita pernah duduk kat Pahang walaupun 5 hari. Saya pernah duduk kat Pahang 5 hari ikut ayah khusus. Cerita ke orang Pahang lah. Nak beritahu dia pun pernah duduk kat Pahang. Dia jumpa pula orang Terengganu, saya pun pernah duduk Terengganu. Sehari setengah. Atau anak sekolah, dia cerita sehari setengah je. Tapi dia rasa teruja. Kan dia pernah sampai tempat ni. Apatah lagi tuan-tuan, kita teruja bila kita pernah mengamalkan sunnah Rasulullah walaupun sekali. Supaya termasuk di kalangan orang-orang yang mengikuti perintah Nabi SAW. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.